Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim bin Rosli dari Makmal 3A, subjek Syariah dan Kehidupan. Kod subjeknya DUS 30052. Saya ingin mentadabbur surah Al-Baqarah ayat ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini diturunkan di Madinah. Firman Allah bersabda, wa aqimus solat. Allah Ta'ala memerintahkan kepada ahli kitab untuk mengerjakan solat bersama dengan Rasulullah. Firmannya yang kedua, wa atu zakat. Artinya, Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada ahli kitab untuk mengeluarkan zakat, iaitu dengan menyerahkan kepada Rasulullah. Mubarak bin Fudullah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, katanya, pembayaran zakat itu merupakan kewajiban, yang mana amal ibadah tidak akan manfaat kecuali dengan menunaikannya dengan mengerjakan solat. Firmannya yang terakhir dalam ayat ini ialah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, Allah Ta'ala menyuruh mereka untuk rukuk bersama-sama dengan orang yang rukuk dari umat Muhammad, dan ikutlah bersama mereka dan bahagian daripada mereka. Jadilah bersama orang-orang mukmin yang berbuat baik. Di antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu adalah solat. Banyak ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan kewajipan solat berjemaah. Seperti mana yang kita nampak kalau kita pergi ke mana-mana dengan ceramah, biasanya alim ulama akan menekankan sangat kepada golongan dewasa untuk solat berjemaah, kerana pahala solat berjemaah ni lagi besar daripada solat seorang-seorang, iaitu 27 darjat. Asbabun nuzul daripada ayat ini ialah Allah memerintahkan Bani Israel bahawasanya mereka sudah semestinya menegakkan solat bagaimana yang datang kepada Nabi, dan sebagaimana mereka diperintahkan berzakat secara wajib atas dasar syariat, serta mereka diperintahkan bersaksi untuk menegakkan solat berjemaah bersama kaum muslimin. Pengajaran yang saya perolehi daripada ayat ini, kita sebagai umat Islam mestilah menunaikan solat dan zakat seperti mana yang terdapat dalam rukun Islam kita. Dengan membayar zakat, kita juga dapat menyucikan jiwa dan harta. Sadaqallahul azim. Dan beralihlah kita kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Isra ayat yang 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang sangat keji dan jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Tafsir dalam surah Al-Isra ayat ke-32. Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang hamba-Nya untuk berbuat zina dan mendekati sesuatu yang boleh menyebabkan perzinaan, kerana itu adalah fahisyah, yakni termasuk dosa besar dan paling buruknya jalan kemaksiatan. Lagi satu tafsirnya ialah pandangan ahli tafsir berkaitan dengan mendekati zina ini adalah hukumnya haram. Melakukan hal-hal yang dapat membawa ke perzinaan saja sudah diharamkan, apatah lagi sampai melakukan zina. Tentunya dosanya jauh sangat-sangat, jauh lebih besar lagi kan.
Asbabun nuzul untuk surah Al-Isra ayat yang 32 ini dari berbagai sumber yang ditemukan, khususnya pada tafsir Ibn Katsir, bahawa asbabun nuzul turunnya surah Al-Isra ayat 32 ini adalah pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berzina. Sontak dengan tegas Rasulullah pun melarangnya. Maka kemudian turunlah ayat ini. So, pengajaran yang saya perolehi dalam ayat ini ialah Allah melarang hamba-Nya untuk mendekati zina, bahawa perbuatan tersebut amatlah dibenci olehnya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam mestilah patuh pada perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sekian, terima kasih.